محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث بالنصائح الجليات وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam halaqah majlis ilmu mempelajari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala yang berjudul Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Kitab yang membicarakan tentang hikmah-hikmah di sebalik amalan-amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang disebut dalam kitab ini ialah kelebihan berwudu, mandi dan bersuci. Pada hari ini kita sambung muka surat 140. Sebelum itu disebut dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karangan Syekh Nawawi Bantani rahimahullah ta'ala menyebut 17 minal a'mali, 17 daripada amalan yukaffiru kullu wahidin minha az-zunubal mutaqaddimata, yang menghapuskan dosa-dosa yang telah terdahulu. Mana ada 17 amalan yang boleh menghapuskan dosa. Yang pertama al-hajjul mabruru, iaitu haji mabrur. Yang kedua wal wudu'u ma'al isbaghi, wudu' yang dilakukan dengan sempurna. Mana melakukan wudu' dengan sempurna boleh menghapuskan dosa. Wa qiyamu lailatul qadri, iaitu menghidupkan malam Lailatul Qadar, berdiri pada malam Lailatul Qadar. Wa qiyamu syahri Ramadan, kemudian mendirikan atau menghidupkan bulan Ramadan. Yang kelima wasiyamuhu, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keenam saumu yaumi arafata, puasa pada hari Arafah. Yang ketujuh muqaranatul imami fil ta'min, menyertai imam bersama, menyertai amin bersama imam. Jadi kalau kita semayang imam amin, kita amin sama dengan imam, Allah hapuskan dosa. Iza ammana al-imamu fa aminu fa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang muwafaqah sama amin dengan amin imam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza ammana al-imamu fa aminu, apabila imam amin, aminlah kamu. Fa inna man wafaqa ta'minuhu, barang siapa yang muwafaqah sama aminnya dengan imam ni, amin dengan para malaikat, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa sama amin dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, dan saya diampuni oleh Allah dosanya yang telah terdahulu. Yang ke-8 qira'atu awakhir suratil hasyri, iaitu membaca akhir surah Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sehingga akhirnya dalam suratul Hasyr ayat 22.
Ini Allah hapuskan dosa. Kalau dalam tarekat, lau anzalna ni, bila kita baca, kita letak tangan kanan di atas kepala kan. Sebagaimana riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, letaklah tanganmu di atas kepalamu. Mana letak tangan kanan di atas kepala. Bacalah, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sehingga akhirnya. Dan naklah kamu berniat apa-apa yang kamu nak niat, insya-Allah dimakbulkan oleh Allah. Insya-Allah dimakbulkan oleh Allah atas apa yang kita niat, sehingga diamalkan dalam tarekat riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan telah disebut oleh al-Imam seorang ulama yang terkenal, Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, menyebut dalam kitab beliau dalam tafsir Al-Bahrul Madid, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dalam kitab Tafsirul Bahril Madid karangan Syekh Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, dalam mentafsirkan akhir surah Hasyr. Dan di antara kelebihan suratul Hasyr ni juga, orang kata iaitu amalan pengasih, orang kata pengasih. Insya-Allah kalau suami isteri baca lau anzalna hadzal Quran sebanyak, kalau boleh 70 kali, 70 kali alal aqal, iaitu kurang daripada 20. Mana setiap-tiap lepas sembahyang baca lau anzalna hadzal Quran, ianya adalah mengeratkan hubungan suami isteri, dan juga pengasih orang suka dengan kita bagaimanapun, insya-Allah khair, insya-Allah. Kelebihan lau anzalna hadzal Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Mana akan tunduk semua, walaupun batu ke gunung pun boleh runtuh kalau Allah nak takdirkan gitu. Apatah lagi perasaan seseorang, ataupun orang kalau dia perasaan benci, maka Allah boleh hilangkan bencinya jadi suka. Kalau orang dalam keadaan susah, Allah hilangkan kesusahannya. Ini kelebihan akhir suratul Hasyr, akhir dalam suratul Hasyr. Dan juga kemudian di antaranya yang boleh menghapuskan dosa, wa an yaqula 'inda sama'il muazzini, ketika mana muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, kita pun membaca selepas azan, setiap azan kita jawab dan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini juga di antara yang boleh menghapuskan dosa. Was-sa'yu fi qada'i hajatil muslim, iaitu berusaha menunaikan hajat orang Islam. Di antara yang boleh menghapuskan dosa iaitu waqudul a'ma 40 khatwatan, kita pimpin orang buta sebanyak 40 langkah. Pada orang buta kalau berjalan, kita pimpinkan dia 40 khutwatan, 40 langkah pun sudah boleh menghapuskan dosa. Terselamat orang buta ni daripada terjatuh dan seumpamanya, besar pahala. Di antaranya wassalatud duha, iaitu salatud duha, salatud duha. Dan seterusnya wa an yaqula 'inda lubsi saum, baca doa ketika nak pakai pakaian juga boleh menghapuskan dosa. Alhamdulillahilladzi kassani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau kita baca doa pakai pakaian pun boleh menghapuskan dosa. Kita minta Allah Subhanahu wa taala supaya rezekikan yang telah merezekikan aku menutup aurat ini, tidak ada daya upaya melainkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya wal maji min baitil maqdisi muhillan bihajjin aw bi umratin, iaitu datang daripada Baitul Maqdis dalam keadaan bertalbiyah dengan haji atau umrah. Macam Jeffrey daripada Baitul Maqdis, kita berniat umrah dan ataupun haji, ini juga menghapuskan dosa. Wa qiraatul kemudian wa qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad.
wal muawwizatain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas kullu wahidatin sab'an ba'da salatil jum'ah. Walaupun hadis ini dhaif, diamalkan oleh para ahli ulama, iaitu dibaca sebanyak 7 kali selepas sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ini dulu orang buat, sekarang tak ada orang buat dah. Ustaz Alias pun tak buat dah. Lepas sembahyang Jumaat baca qul huwallah kan, Fatihah 7 kali, qul huwallah 7 kali. Kalau buat pun orang balik terus. Tapi di Beijing, China ni masih lagi kekal. Masih lagi kekal. Walaupun dalam suasana orang begitu kan, tapi di Beijing masih lagi lepas sembahyang Jumaat buat halaqah. Ramai-ramai baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai habis 7 kali habis. Kemudian baca Amanar Rasulu bima, kemudian last sekali baca doa Allahu Akbar. Kita tengok di Malaysia, orang kita ni yang kata kuat pegang Islam tak boleh. Sebab orang kita ni ramai kata ni hadis dhaif, ni tak boleh amal. Dhaif di sisi kita, dhaif di sisi orang yang mengkaji. 10 tahun lagi orang kaji pula kata hadis tu sahih. 10 lagi orang kaji pula dia lain pula. Orang kaji dhaif tidak boleh kata palsu. Dhaif tidak boleh dikatakan palsu. Sebab orang ni barangkali itu yang dia tahu. Orang lain kaji-kaji lain pula. Kalau kita mengaji ulum hadis, contohnya Ibnu Salah, dia ada pendekatan dia. Imam Nawawi ada cara dia. Syekh Ibnu Hajar ada cara dia. Jadi kita tak boleh percaya orang ni kata ni tak boleh amal. Dia ikut cara siapa? Oleh sebab itu ulama tak berani kata hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Kenapa? Dia bukan hadis palsu. Wa musafahatul muslimi, dan kita musafahah bersalam-salam ma'a zikris salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan juga di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bila bersalam dengan sahabat-sahabat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ini di antara kelebihan ataupun amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa. Dia kata menghapuskan dosa, walaupun benda itu kecil tetapi besar kelebihannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Maka jika dikata orang mulut pula berdosa ia kerana ia memamah dan serta yang demikian itu tiada dipadukan membasuh akan dia jua. Ia memamah mulut, memamah ke membasuh? Memamah ya, memamah mulut itu sungguhnya hasil ia kemudian daripada sempurna dosa dan sudah hasil maksiat, maka tiada jadi mulut itu berdosa. Dan jawab yang lain bahawasanya ia menyucikan segala taubat, segala tubuh, dan sebenarnya telah suci mulut dengan katanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulut ni kenapa tak dibasuh ketika mengambil uduk? Kenapa mulut tidak dibasuh melainkan kita berkumur-kumur? Dia termasuk sunat sahaja. Dia tidak termasuk rukun di dalam uduk. Kerana mulut ini kalau kita berzikir, ia boleh dihapuskan dosa dengan menyebut subhanallah walhamdulillah, ataupun kita membaca doa sebagaimana yang telah dibaca dalam muqaddimah tadi, ataupun seumpamanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia boleh menghapuskan dosa, tetapi terlebih afdal iaitu kita berkumur-kumur ketika mana kita nak mengambil uduk. Ianya adalah termasuk sunat sahaja. Dia termasuk sunat kerana sesungguhnya terdapat pada mulut ini iaitu lidah.
lidah. Kerana keadaan mulut ialah mahallul lisan wa ta'am. Kerana mulut ini ialah tempat lidah dan makanan. Berapa banyak lidah ini telah berdosa, dan berapa banyakkah benda yang haram sudah masuk melalui mulut ataupun makanan yang syubhat. Oleh sebab itu Nabi SAW telah memperingatkan kita menerusi hadisnya yang diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz radhiyallahu an, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Berapa ramai manusia tersembam di dalam api neraka. Tersembam mukanya dalam api neraka disebab apa? Illa hasaidu, melainkan disebabkan tuai alsinatihim, oleh lidah mereka. Mana lidah ni yang menuai benda itu menyebabkan ianya tersembam di api neraka. Disebabkan tuaian lidah inilah ramai manusia tersembam mukanya dalam api neraka. Justru itulah disyariatkan kita ini sunat berkumur-kumur. Sunat berkumur-kumur supaya bersih mulutnya daripada segala dosa. Apabila mulut ini bersih daripada segala dosa, maka kalau dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengar apa yang dipohonkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anggota-anggota lain hendaklah dibasuh. Mengikut pandangan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala menyatakan bahawa sesungguhnya pada asalnya dia kata Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan pada malam Isra wal Mi'raj kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghuslu li jami'il badan inda kulli salatin. Ini dalam kitab Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitab At-Tabaqatul Kubra. Pada malam Isra wal Mi'raj, pada asalnya Allah telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nak salat, maka hendaklah dibasuhkan seluruh badan. Mana mandi, diratakan air seluruh badan. Mana setiap kali nak semayang kena mandi. Ini masyaqqah. Ini menyebabkan payah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah meringankan hukum ini dengan diperintahkan berwudu. Perintahkan berwudu. Wudu ini, wudu tidak dapat membasuh dalaman. Wudu hanya dapat membasuh luaran sahaja. Mana kita basuh muka, basuh tangan, kemudian sapu kepala, kemudian nak sunat sapu telinga dan basuh kaki. Hanya dapat membasuh luaran, tapi dalaman tak boleh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tempat pandangannya, tumpuannya lah pada hati. Hati inilah mahallun linnazaril haqqi. Hatilah tempat pandangan Allah. Allah memandang kepada hati seseorang. Justru itulah diperintahkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berwudu, bukan sekadar wudu membersih zahir, tapi membersihkan batinnya. Menerusi berkumur-kumur, memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dosa mulut. Supaya Allah ampunkan dosa hidung, iaitu suka menghidu. Jadi syariatkan kita istinsyaq. Kenapa? Barangkali kita telah menghidu benda-benda yang yang diingini oleh Allah ataupun yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghidu benda-benda yang haram, memandang benda-benda yang haram. Oleh sebab itu, kalau kita terus beribadah, terus sembahyang,
kurang adabnya kita dengan Allah. Kerana mata belum lagi bertaubat, mulut belum lagi bertaubat, hidung belum lagi bertaubat. Justru itu disyariatkan berwuduk, bukan sekadar basuh zahir dan batin, tapi zahir, tapi hendaklah dibersihkan batinnya, iaitu bertaubat kepada Allah, baru benar-benar dia beradab dengan Allah, barulah benar-benar beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyebut, lamma kana al-qalbu mahallan li nazaril haqqi ta'ala minal abdi, bila mana hati itu adalah tempat pandangan Allah, amarallahu ta'ala bit-taubati fawran musara'atan lit-tathhir minan najasatil ma'nawiyah. Maka justru itu Allah memerintahkan supaya bertaubat dengan segera, dengan bersuci daripada najis maknawi. Kenapa? Li'annal ma'a la yasilu ilal qalbi, kerana sesungguhnya air tidak akan sampai kena hati, air tak dapat basuh hati. Fafham, maka hendaklah kamu faham benda ini. Ada kata hendaklah kamu ambil faham benda ini, kerana ianya amat penting, barulah sembahyang kita ini dipandang oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Oleh sebab itu ia termasuk benda-benda sunat, berkumur-kumur, madmadah wal istinsyaq, iaitu masuk air ke dalam hidung. Walaupun pada pengajian yang lepas kita telah bahaskan begitu panjang kisah Nabi Allah Adam alaihi salam yang telah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, maka untuk menghilangkan murka Allah berwuduk dengan air di bawah arasy. Berwuduk iaitu berwuduk. Di antara yang pertama berwuduk ialah malaikat yang telah kita bahaskan apabila ia bertanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha, ataj'alu, apakah engkau jadi ya Allah di muka bumi ini, iaitu satu makhluk yang akan merosakkan muka bumi dan juga menumpahkan darah. Kemudian Allah menjawab, adakah tidak aku terlebih mengetahui daripada kamu? Maka ucapan malaikat ini mengundang murka Allah, mengundang murka Allah dalam suratul Baqarah. Qala rabbi inni ja'ilun fil ardi khalifah, apabila Allah berfirman sesungguhnya aku inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan. Inni ja'ilun, mana Allah jadikan sungguh, inni ja'ilun. Ketika mana Allah berfirman kepada malaikat inni ja'ilun, mana sungguh jadi. Fil ardi khalifatan, iaitu sungguhnya di dalam muka bumi ini Allah jadikan khalifah. Malaikat pun tanya, apakah mau mencipta satu makhluk yang akan menumpahkan darah? Sebab ni sebelum ni Allah telah jadikan satu makhluk duduk di muka bumi ini, rosak habis muka bumi ini. Allah murka. Oleh sebab itu malaikat ni nak menghilangkan murka Allah, berwuduk dengan air di bawah arasy Allah. Macam mana bentuk air itu hak Allah. Itu tak boleh terbayang bagaimana bentuk arasy Allah, macam mana air di bawah arasy Allah. Itu kita beriman dengan benda yang gaib, benda yang gaib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian diiringi oleh Nabi Allah Adam alaihi salam sehinggalah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada berkendak kepada fardu membasuhkan dia. Oleh sebab itu mulut ini tidak jadi fardu basuhnya, tapi dia jadi sunat. Sebab dia boleh dihapuskan dengan cara yang lain, dia kata berzikir, bertahmid, tapi jadi hukumnya sunat ketika berkumur-kumur. Hukum berkumur-kumur ni sunat kerana dengan kita berkumur-kumur itu menyempurnakan lagi, membersihkan yang batin, dia kata, iaitu taubat daripada segala dosa mulut. Tiadakah engkau lihat bahawasanya kafir tak kala tiada berkata dengan lidahnya? Apakah kamu tidak lihat keadaan orang kafir? Keadaan orang kafir bila mana dia tidak berkata dengan lidahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, betapa dinamakan najis. Nampak ni? Maka dia
disebut oleh Allah Ta'ala orang musyrikin ini ialah najis. Najis orang musyrikin kerana najis akidah. Najis akidah disebabkan dia tidak beriman kepada Allah. Kafir ni makna tutup. Kafara yakfuru, mana satara yasturu. Orang ni nama dia kafir. Kenapa? Kerana tertutup imannya. Nanti kalau dia beriman, dia buka balik yang tertutup. Sebab itu nama kafir. Dan kafir ni banyak kategori. Ada kafir yang inad, ada kafir ingkar. Hampir kepada 9 ke begitulah dihuraikan dalam kitab tauhid kategori kafir. Ada kafir inad, memang kafir ni menentang sungguh. Ada kafir ni dia kafir, dia tidak menentang Islam, dia hanya di kafir dia je, dia tak percaya. Barangkali belum sampai seruan lagi ataupun belum sampai kepercayaan dia disebabkan keturunan, tradisi dan sebagainya. Ada kafir ingkar, kafir isyrak, ada kafir musyrik. Oleh sebab itu dalam kitab ini menyebut mendatangkan dalil kafir musyrik. Kafir musyrik, kafir ya kafir. Takkan kita nak tukar kafir bukan Islam. Orang zaman sekarang ni kena nak jaga hati orang, sebut tak boleh sebut kafir, kena tukar non muslim. Oleh tu kita tanya ustaz bila semayang nanti nak baca apa cakap? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan muslim wa ma ana minal, tak berani nak sebut musyrik, wa ma ana minal ghairi musyrikin, begitu, ghairi mu'minin, ghairi muslimin. Apa masalah? Kafir lah. Hanya kita huraikan kafir ni mana ingkar. Kafir ni ada dua, satu mana tertutup, satu mana ingkar. Satu mana ingkar. Janganlah sampai nak raikan orang lain, bangsa lain, sampai nak tukar istilah dalam Islam, sampai nak dan tuduh pula ulama-ulama lama ni golongan ortodok, golongan tradisi. Tradisi apa? Memang ayat Quran menyebut kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa kita baca? Nak sembahyang fardu subuh tadi kita sembahyang 2 rakaat. Sunatnya baca 2 surah je, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Sebab nak beritahu kita ni ada pegangan Islam, kafir, Islam, kafir. Islam dia ada cara dia. Orang bukan Islam, kita tidak akan berkompromi dengan orang bukan Islam berkaitan tentang akidah. Mana kafir ni? Kafara yakfuru, bermakna satara yasturu, iaitu tertutup. Dia belum tertutup lagi iman dia. Jangan kita kata kafir tu terjemah ingkar. Ingkar salah satu kategori kafir. Nama dia kufru ingkarin, kufru inadin, kufru isyrakin, macam-macam jenis kufur. Kufru ni'matin, kufur nikmat. Kita tak entah ni kufur nikmat tu, tak boleh Syekh sebut kufur. Jangan sebut kufur nikmat, jangan sebut kufur. Kufur tu kafir lah. Dah tu nak tukar apa kufur nikmat? Tidak Islam nikmat macam tu. Astaghfirullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, jangan kita berlebih-lebih kan? Jangan kita berlebih-lebih. Sebut saja kalimah. Ada hikmah di sebalik itu. Mudah-mudahan mereka sedar bahawa tertutup keimanannya, mencari iman yang sempurna, mencari tauhid yang diredai oleh Allah, begitu. Diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menjamin semua orang. Ada dinamakan kafir ni. Kalau kita baca kitab fiqh, ada kafir musta'min. Ada orang kafir iaitu minta aman kepada kita. Ataupun disebut ada orang baca kafir musta'man, kafir yang telah diberi amanan oleh pemerintah. Contohnya pelancong-pelancong datang negara kita ni secara aman. Pelancong ni nak kafir musta'min ataupun kafir musta'man. Pemerintah memberikan keamanan, dijamin dia datang, keselamatan dia. Dia bukan Islam, tapi dia nak melawat negara kita. Kafir. Islam sebut dalam kitab fiqh al-kafirul musta'man. Kafirul musta'min, musta'min mana dia sendiri minta diberikan keamanan. Musta'man pemerintah yang jamin dia dari sudut keselamatan. Ada kafir mu'ahad, kafir yang diberikan perjanjian, dibuat perjanjian.
Udah tu kalau kita baca kitab fiqh, bab kafir ni tukar ghairu muslim. Ghairu muslim. Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Betapa dinamakan najasan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik. Innama tu adatu hasrin. Asal innal musyrikin. Masuk awamin nawasikh nama dia. Tetapi apabila bertemu dengan ma, inna ini tak ada amal lah. Ma ni dinamakan malik takuffu al-amal. Dia menahankan peranan inna sehingga bertukar menjadi adatu hasrin, terbatas. Innamal musyrikuna, al-musyrikun jadi mubtada balik. Innamal musyrikuna najasun, hanya senya terjemah lama. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu ialah najis. Najis dari sudut mana? Akidah. Kita bersalam apa semua tidak menjadi najis tangan kita, hanya akidah saja. Maka jika engkau kata apa hikmah pada membasuh akan anggota yang tiga dan menyapu akan anggota kepala. Kepala disapu, muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh, kepala disapu. Apa hikmah dia? Jawab, dia kata, jawapan dia, bahawasanya syarak telah datang menyuruh demikian, dan Quran diturunkan menyuruh menyapu. Mana perintah daripada Allah Ta'ala, ya basuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan salat, faghsilu, maka basuhlah. Ghasala yaghsilu faghsil, mana faghsilu, basuhlah sekalian kamu. Fi amar, mana anggota wuduk ni kena basuh. Dia tak boleh main spray begini ya. Spray, sapu. Spray, sapu. Itu sapu. Dia mesti membasuh. Saya basuh baju. Dia mana basuh baju? Ambil baju spray. Basuh. Basuh ni lah sayalanul ma'. Mesti air mengalir. Kalau pakai spray pun kena ditadahkan di dalam tapak tangan. Spray begitu sampai ada air dalam atas tapak tangan ni, hendaklah ditumpahkan di atas anggota wuduk, kemudian diratakan, jangan diangkat. Bila diangkat jadi mustakmal. Sapu. Kerana peringkat awal air tu mengalir, oleh sebab itu diberikan keringanan, sapu sampai rata. Jangan diangkat, bila diangkat jadi mustakmal. Madama mutaraddidan, selama mana dia masih lagi di atas anggota wuduk ni, tidak la yasiru mustakmalan, dia tak akan jadi mustakmal. Sapu. Kemudian nak basuh kali kedua, spray lah. Spray sampai dia ada bertakung di atas tapak tangan, kemudian tumpahkan dia, basuh gitu. Juga basuh tangan, jangan spray dia. Tu bukan basuh nama dia, tu spray. Dia basuh mesti, kecuali kepala. Kepala disapu. Sebab Allah berfirman faghsilu. Kalimah itu ialah basuh. Kalimah itu ialah basuh. Faghsilu. Ulama menyebut ada beza sapu dengan basuh. Bila tengok takrif basuh, ialah sayalanul ma', mengalirkan air. Mengalirkan air. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi Allah berfirman faghsilu wujuhakum. Bukan ujuhakum, wujuhakum, wujuhakum. Wajhun, wajhani, wujuh. Kalimah wajhun ini bahasa Arab, diambil dari wajhun, muka. Kalau orang tu belagak, bahasa Arab sebut jahun.
Jahun ni asalnya wajhun. Asalnya wajhun. Wajhun. Kemudian ambilkan jif ni letak depan. Jauhun. Jauhun tak boleh disebut dalam bahasa Arab sebab sebelumnya baris atas. Tukarkan waw jadi alif, jadi jahun. Mana orang yang belagak ni namakan jah. Hubbul jah. Suka dipuji, suka dengan ada diangkat-angkatkan dia. Sebab orang belagak ni selalu tunjuk muka. Orang kata tu lah, tu belagak tu, nampak tu. Kalau orang malu dia tutup muka. Kan? Kalau nak menunjuk-nunjuk dia tunjuk muka. Ya Allah, ada lagi muka hamba Allah ni. Oleh sebab itu bahasa Arab diambil dari kalimah wajhun ni jadi jahun. Nama jahun. Jahun. Sama balik kita. Soalan, kenapa 3 anggota ini dibasuh, sapu kepala disapu? Hujah pertama sebab Allah perintah begitu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Kepala hendaklah disapu. Kalau nak dibasuh pun tak jadi masalah. Tapi kenapa kepala disapu? Jawapan pertama, kerana Allah perintah begitu. Maka tiada lagi kita berceritakan hikmah tak kala sudah datang nas. Dia kata tak perlu kita berceterakan mana menghuraikan hikmah di sebalik itu. Walau bagaimanapun ada ulama cuba menghuraikan. Di antara Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala, beliau telah menceritakan dan menghuraikan hikmah sapu kepala dalam kitab beliau Al-Mizanul Kubra Asy-Sya'rani. Al-Mizanul Kubra. Ada kitab Tabaqatul Kubra, Al-Mizanul Kubra, Syekh Sya'rani rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau ni ulama sufi beliau ni. Beliau Azhari. Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Ulama-ulama ni dia alim, wara' dan kasyaf. Syekh Abdul Wahab Sya'rani tidak ada kitab di sisi dia. Setelah guru dia kata, kalau nak ikut suluk dengan aku, kamu kena hadiahkan ataupun hebahkan semua kitab-kitab yang ada di rumah kamu. Sebab selagi ada kitab ni kau rasa alim. Mula-mula pening Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni. Kalau tak ada kitab, macam mana aku nak mengajar? Kalau nak ikut anak, pergi semua wakafkan semua kitab. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani fikir, tak apalah dia wakaf. Bila dia wakaf, mula mengikut gurunya dalam ilmu suluk. Kemudian bila sampai satu tahap, Tok Guru dia kata, Allah memberikan ilmu kepada kamu, semua kitab yang telah kamu wakafkan, semua kitab yang telah kau wakafkan ada dalam dada kamu. Dada. Syekh Abdul Wahab Sya'rani boleh kerang balik walaupun tak ada kitab ilmu. Syekh Abdul Wahab Sya'rani boleh membaca sebanyak 4 jilid kitab tafsir Ibn Arabi Ahkamul Quran, 4 jilid dalam masa 2 jam, disyarahkan, ditulis semula dan disyarahkan. Kita mengaji ni pun 1 jam tak baru 2 baris kan. 2 jam dia boleh baca penuh sebanyak 4 jilid dan dia boleh mensyarahkan. Ilmu apa ni? Ini karamatul awliya, karamat para wali. Contohnya siapa pergi ziarah di Mesir, ziarah Syekh Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala. Syekh Zakaria Ansari mendapat gelaran Syekhul Islam dalam mazhab kita. Dia disemadikan betul-betul berhampiran dengan kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, tapi dinding tu Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari umurnya lebih pada 100 tahun. Ketika mana umur dah tua ni 100 lebih, dia duduk terbaring, duduk. Tapi bila masuk waktu nak sembahyang fardu, dia boleh bangun, habis sembahyang fardu, terbaring balik.
Boleh Ustaz begitu? Itu sebab ulama kata Syekh Zakaria Ansari ni itu di antara karamahnya. Tak semayang terbaring. Bila solat semayang, solat dalam keadaan seperti orang tak sakit. Habis solat terbaring balik. Allahu Akbar. Syekh Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala mendapat gelaran Syekhul Islam. Sampai pergi Mesir, ziarahlah maqam Syekh Zakaria Ansari rahimahullah ta'ala, betul-betul bersebelahan dengan kubur Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini wali Allah, wali Allah. Bila kita ziarah ni, mudah-mudahan Allah berikan mana cebisan-cebisan daripada kewalian itu dapat kat kita berkat-berkat. Allahu Akbar. Bila sakit semayang sihat. Dia kata Ustaz Syukuri itu sakit tu, tapi semayang boleh bangun dia. Macam Syekh Zakaria Ansari orang kata. Allah Akbar. Ini pula kita bila solat je lemah terus. Bila tak solat panjang sembang dia. Lain kita dia. Kita bukan wali. Sama balik. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Al-Mizanul Kubra Sya'raniyah, menyatakan bahawa Syekh Abdul Wahab Sya'rani meninggal dunia pada tahun 972 Hijriah. Beliau berkata, aku tanya guruku Syekh Ali Khawas, Syekh Ali Khawas rahimahullah ta'ala, kenapa anggota lain basuh, kepala tak dibasuh? Dia kata, kepala ni kalau kita letak di atas itu tanda musibah. Kalau orang kena musibah macam mana? Allah. Ada apa masalah Tuan Haji? Kita kata, ni banyak masalah ni, banyak masalah. Kepala dia, tangan di atas kepala, itu tanda orang musibah. 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 Oleh sebab itu Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyebut, bila aku tanya guruku sedemikian rupa, guruku menyebut supaya bila tangan ini diletakkan di atas kepala, dia berbeza daripada anggota wuduk yang lain, maka ketika itu dia bertafakkur. Sebab seperti orang musibah, dia banyak fikir, ni macam mana, ni macam mana. Maka bila dia letak saja tangan di atas kepala, maka dia terfikir apa yang telah dilakukan sebelum ini. Kalau dia basuh, dia tak teringat sebab semua anggota basuh. Tapi bila datang sampai kepala, dia akan terfakkur. Allah, ni besok macam mana, akhirat macam mana. Ketika itu dia mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah mengampunkan dosa dia, dan apabila berhadap dengan Allah, maka Allah pandang dengan pandang rahmat, Allah pandang dengan pandang keampunan. Allahu Akbar. Ni Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyebut dalam kitab beliau Al-Mizanul Kubra Asy-Sya'raniyah. Ada 2 jilid kitab ni. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Kita sapu dia, sapu. Dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut sapu ini sekurang-kurang ialah 3 helai rambut. 3 helai. Sebab kias tahallul. Bila kita tahallul daripada umrah atau haji, sekurang-kurang menggunting 3 helai rambut. Oleh sebab itu dikiaskan. Fabda bima bada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulalah sebagaimana Allah mula. Mana dia? Allah Subhanahu wa taala menyuruh bertahallul ni sekurang-kurang 3 helai rambut. Bermakna berkaitan dengan rambut ni, beruduk pun begitu, sekurang-kurang 3 helai rambut. Itu pandangan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata ayat Quran ni menyebut sapu ni boleh, sebab Allah Subhanahu wa taala boleh terus berfirman, famsahu ru'usakum, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Sebenarnya wamsahu ru'usakum boleh, sebab wamsahu fi amar, ru'us jadi maf'ulun bih. Allah terus boleh terus berfirman wamsahu tanpa ada ba. Ba ini apabila ditambah, sepatutnya tak payah ba pun ayat ni sempurna, tapi ditambah ba, ini menunjukkan boleh sebahagian. Setiap maf'ulun bih masuk huruf ba,
itu menunjukkan boleh sebahagian. Hanya mazhab lain hendaklah disapu keseluruhan. Jadi oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i ambil pendekatan untuk mengelakkan daripada perbincangan yang begitu luas di kalangan mazhab ini, sapu keseluruhan kepala itu adalah sunat. Maka kita ambil sunat, jangan ambil sekadar wajib. Mengambil sunat. Sapu kepala ni tak payahlah sikit-sikit, sapu terus. Sapu terus. Tapi perempuan kalau rambut dia panjang, tak ada sapu terus tarik ke depan. Jadi kalau sapu tarik pula rambut dia belakang ni ke depan. Hanya lelaki saja. Perempuan sapu terus ke belakang. Kalau 3 kali, 3 kali. Dia tidak ada disunatkan tarik ke depan kerana menyebabkan sukar ke atas dia. Berbeza lelaki. Seterusnya lagi. Itu huraian Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Beliau bertanya kepada guru beliau Syekh Ali Khawwas. Mana makam guru dia ni, kedudukan dia sampai kepada Khawas. Makam-makam ni bukan kubur. Ada orang mengaji, ada makcik-makcik ni kata, apa Ustaz Syukri ni ngajar dekat Masjid Bukit Katil, makam-makam dia kata. Dia baca kitab hikam kan, makam-makam, mana ada kubur dia kata. Makam ni ada kedudukan. Makam itu makam lain. Itu makam kubur, ini makam iaitu kedudukan seseorang. Maqamun, muqamun tempat pijak, maqam kedudukan seseorang, kedudukan. Ini dalam ilmu tasawuf. Qala al-musannif rahimahullah taala, dan wajah hikmah bahwasanya kepala itu tiada berdosa dengan sendirinya. Ini ada pula wajah yang kedua. Muka tu dia kata kepala tak akan jadi dosa dengan sendiri, gitu. Dan tiada hasil daripadanya dosa, tetapi sampai kepadanya tangan yang berdosa juga, maka dipadakan dengan menyapu juga. Ini pandangan kitab kita. Sebab apa kepala tidak disapu, tidak dibasuh, hanya disapu. Sebab kepala ni tak ada dosa. Yang dosa tangan, kaki, memang tangan pegang. Kepala ada dia untuk begitu, dia kata kepalanya hanya fikir saja, cukuplah memadai disapu. Mana pada kaki dia pergi boleh berjalan, kaki ada yang menendang, sepak orang, terajar orang. Tangan pun begitu, dia kata. Telinga pula hanya mendengar, dia tidak ada secara perbuatan. Oleh sebab itu tidak dibasuh, hanya disapu. Ini pandangan kitab kita. Adapun pandangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani menyebut bahawa sesungguhnya kerana sapu kepala ni adalah supaya kita bertafakur. Qala al-musannif rahimahullah taala, dan adapun nazafah, yakni bersuci, iaitu umpama bersuci dengan sugi dan dikeratkan kuku. Ini termasuk dalam fatrah, khisalul fatrah namanya, iaitu di antaranya bersugi. Kelebihan bersugi ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi siwaki 10 khisalin. Orang bersugi ini ada 10 kelebihan. Ini mengikut riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang pertama, mardatun lirabbi ta'ala, iaitu mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak wafat pun bersugi. Dengan Aisyah telah mengambil kayu sugi, gigit, kemudian bagi, patahkan, kemudian diberi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aisyah radhiyallahu anha ni dia gembira kerana akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu air liurnya, dia kata. Rasulullah pun bersugi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menyebut, bersugi ni kami sampai rasa takut tercabut gigi Rasulullah ni. Kerap bersugi, kerap sugi. Dan kayu sugi ni letak kat atas telinga. Atas telinga. Macam orang tabligh buat kan. Memang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni kayu sugi cantik dan macam pen. Dia ada sarung kan, kreatif.
Kalau tidak kayu sugi begitu, orang kata geli lah aku tengok dia kata. Tok Imam tu dah lah kayu sugi dia. Sekarang ni kayu sugi masuk dalam bekas. Macam tempat pen. Itu makna inovasi orang zaman sekarang. Kelebihan bersugi. Mardatillah wa muskhatatun lisyaitan. Syaitan tak suka orang sugi. Syaitan tidak suka orang bersugi. Memurkakan syaitan, memurkakan syaitan. Wa mufrahatun lil malaikati, dan menyukakan para malaikat, Ini riwayat Abdullah bin Abbas. Wa jayyidul lilithah, menguatkan gusi. Wa muzhibun lil hafri, dia mengelakkan gigi berlubang. Wa yajlul basar, menerangkan mata. Wa yatibul fama, bagi bau mulut wangi. Wa yuqallilul balgham, mengurangkan balgham. Kita ni semput-semput banyak balgham. Balgham. Oleh sebab itu bersugi ni mengurangkan balgham, insya-Allah tak adalah banyak sumbat sana sumbat sini. Kita ni sumbat sana sumbat sini, balgham, di antara balgham, balgham. Cara ni lah dengan bersugi. Oleh sebab itu kita sugi lidah, supaya lidah ni mudah menyebut huruf. Ni kalau dah tua-tua bila mengaji, "Alah ustaz," dia kata, lidah ni dah keras dah, dia kata. Dah keras. Kita sebut pa, dia kata. Fa makcik, pa, dia kata. Lidah dah keras, lidah dah keras. Cara nak melebutnya ialah sugi. Itu sebab ada sugi lidah. Bila lidah ni disugi, dia menarikkan balgham. Bila mak jaiz dengan mak wajib bertembung kan, Jeffrey baca tak sampai ya ayyuhalladzi, campur jaa, tak sampai nafas. Sebab apa tak boleh tarik? Balgham banyak. Balgham. Di antara kelebihannya ialah mengurangkan balgham. Wa huwa minas sunnah, iaitu daripada sunnah. Dan yang ke-9 sunnah, yang ke-10 yazidu fil hasanat, menambahkan kebaikan. Manakala kalau kita rujuk dalam kitab Jawi Lama al-Yawaqil, dalam kitab Al-Jawharul Mahub, Syekh Ali Kalantani, beliau menghuraikan begitu panjang. Di antara kelebihan bersugi ini, dia kata, mensucikan mulut, memperelokkan bau mulut, jalan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu bila nak baca Quran sunat bersugi, kerana malaikat suka. Malaikat ni suka benda wangi. Bila mulut ni wangi, maka malaikat suka dengan kita. Memperbetulkan tulang belakang. Rupanya bersugi ni tulang belakang kita tak payah pakai minum susu Elin. Makcik sebab apa badan sihat, pinggang pun nampak baik, tak ada bengkok begitu. Makcik tak ada amalan lain ustaz, dia kata. Makcik bersugi, dia kata. Bersugi. Kayu, tapi kayu Arab, kayu Arab. Dan seterusnya lagi. Ada seorang makcik ni umur dia 80 lebih, kuat berjalan. Saya kata, makcik kuat? Makan apa? Susu Enlin. Saya ni ustaz, dia daripada dulu lagi, daripada kecil makan kaki ayam, dia kata. Makan kaki ayam. Makan kaki ayam. Dia suka makan kaki ayam. Kuat, hidup lagi sampai sekarang. Dah tua dah. Jalan kuat tu. Dan seterusnya lagi, memperelokkan maidah, perut kita elok. Dan menjaga gusi, melambatkan beruban. Ini dia antaranya. Orang sugi ni insya-Allah uban dia lambat tumbuh uban. Uban ada tapi tak banyak lah. Ini umur muda-muda dah beruban banyak kan. Putih kepala. Melambatkan beruban. Dah tu muda-muda dah uban, gugur rambut, gugur. Dia antara kelebihan bersugi, menjernihkan
kejadian tubuh badan dan warnanya. Cantik, kulit-kulit dia cantik, tak ada kedut-kedut. Memperelokkan kecerdasan, menambahkan akal pikiran. Inilah kitab Jawharul Ma'ruf. Menggandakan pahala amalan, di antaranya memudahkan keluar nyawa sebagaimana Nabi SAW bersugih. Mengingatkan sebutan dan dua kalimah syahadah ketika nak mati, kerana ikut sunnah Nabi SAW. Melapangkan kehidupan dan memudahkan rezeki sebab ikut sunnah. Menenangkan sakit kepala, menghilangkan segala sakit di dalam kepala, mengurangkan balgham, menguatkan gigi, menjernihkan mata, menambahkan kefasihan, mengelokkan lafaz, menyucikan hati, menambahkan kebajikan, menggembirakan malaikat, menghinakan syaitan, Allah, menghancurkan, cepat mencernakan makanan, memustajabkan doa. Banyak kelebihan bersugi ni, kelebihan bersugi. Tapi pakai kayu arak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan kerat kuku dan gunting misai dan bercukur bulu ari-ari, dan baginya pula kelebihan yang amat banyak dan pahala yang amat besar. Dia banyak, dia akan urai satu persatu. Dan sebenarnya sabda Nabi SAW, lazim olehmu dengan bersugi bahawasanya adalah padanya itu 10 perkara sebagaimana saya sebut tadi, menyucikan bagi mulut, meredakan bagi Tuhan Rabb, dan menyukakan bagi malaikat, menerangkan bagi mata, memutihkan bagi gigi, dan menegahkan bagi siratan gigi, dan dan menghilangkan bagi hafrah, yakni berlubang pada sisiran gigi, dan memudahkan hancur makanan, dan memutuskan balgham, dan berganda bagi pahala semayang, dan membaikkan bau mulut, dan ianya lagi jalan Quran, dan ditambahkan lagi daripadanya, iaitu menambahkan bagi hafaz, dan mencerdikkan bagi akal, dan lambat tumbuh uban, dan tiada bongkok belakang. Nampak bongkok belakang? Ada dan menghina bagi syaitan, dan memudahkan keluar nyawa, dan menyebut dua syahadah tak kala hendak mati. Ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa soalan sebelum kita tutup. Orang tanya, betul ke tiap-tiap perpindahan rukun ni kena ada niat? Kena ada niat. Kalau kita mengaji kitab Hidayatus Sibyan, setiap rukun ni dia ada syarat. Setiap rukun dia ada syarat. Di antara syarat rukuk, iaitu mesti ada niat nak rukuk. Sekiranya tiba-tiba dia terjatuh, dia habis, contohnya terus dia macam bila dia lalai, dia tengok imam terhukuk, dia pun terus rukuk tanpa ada niat, maka rukuk itu tidak diambil kira. Kerana apa? Kerana dia tidak ada niat nak rukuk tadi. Bukanlah niat nak rukuk ni nawaitu sahaja aku rukuk kerana Allah Ta'ala. Dah, rukuk ni memang bertujuan nak rukuk. Tu makna niat rukuk, memang bertujuan nak rukuk, memang bertujuan untuk nak sujud, memang bertujuan nak duduk antara dua sujud. Itu makna niat gitu. Niat ketika nak rukuk. Jadi sekiranya ianya sujud dalam keadaan memang tak ada bertujuan nak sujud, maka sujudnya adalah tidak sah. Contohnya terkejut kerana bunyi mercun, pom, gitu, terbangun dia daripada sujud. Jadi apa dia bangun? Dia bangun ni ada niat tak bertujuan nak duduk antara dua sujud? Tak ada. Makcik ni terkejut, pom, dia pun naik terus. Lan terus duduk antara dua sujud. Boleh tak? Tak boleh, sebab dia tidak ada niat.
Tak ada qasad untuk duduk antara dua sujud. Oleh sebab itu disebut dalam kitab fiqh qasdu ay yaqsida, memang dia ada tujuan nak duduk antara dua sujud. Dalam keadaan terkejut begitu, hendaklah kembali balik sujud, kerana ia tidak ada niat. Itu maksud niat perpindahan rukun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, banyak lagi yang nak dibahas. Ada satu soalan yang kedua, khatib orang lain, imam orang lain, apa hukum? Kadang-kadang imam-imam ni dia nak menghormati imam tua, imam muda ni baca khutbah, bila turun dia kata sila ustaz. Dia menghormati imam tua jadi imam. Banyak berlaku. Banyak berlaku. Apa hukumnya? Disebut dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti karangan Syekh Jamaluddin Jamaluddin Ahdal rahimahullah taala. Ni kitab Umdah, pegangan mufti dan orang minta fatwa. Semua dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, ada 2 jilid. Tajuk iaitu baca khutbah orang lain, dia tutup imam orang lain hari Jumaat ni. Apa hukumnya? Yukrahu an yakhtuba syakhsun, makruh. Makruh orang lain baca khutbah, wa yusalli bin nasi akharu, adapun jadi imam sembahyang Jumaat orang lain. Hukumnya makruh. Mana-mana masjid ada begini, tak ada nak menghormati. Tain Ustaz Ilyas baca khutbah jadi imam, ya fadal. Kan? Tain Ustaz muda jadi imam ataupun bertugas hari itu, ya fadal. Sebab apa? Li'annal khutbataini ma'ar rak'ataini kas-salatil wahidati. Dua khutbah dengan dua rakaat semayang Jumaat ini seperti semayang yang satu. Seperti semayang yang satu. Oleh sebab itu kalau batal khutbah kan, maka di antara khutbah dengan semayang tidak boleh jarak yang panjang, mengikut uruf. Kalau semayang Jumaat batal, dia tidak boleh jarak yang begitu panjang. Hendaklah, kalau dah jarak yang begitu panjang, maka hendaklah diulang balik khutbah. Maka baca rukun cukup, kemudian semayang balik. Sebab dia mesti mualat berturut-turut. Itu sebab apa makruh. Ulama kita Syafi'i menyebut li'annal khutbataini ma'a raka'ataini kas-salatil wahidati. Oleh sebab itu ada qabliyah semayang Jumaat, sebab seperti semayang Zuhur. 2 khutbah seperti 2 rakaat. 2 rakaat semayang Jumaat campur lagi 2 jadi 4. Oleh sebab itu Syekh Khatib Syarbini menyebut ada semayang qabliyah Jumaat. Lepas ni kalau orang pelawur Ustaz Ilyas, silalah Ustaz jadi imam, entah jadi imam lah, lebih afdal. Mudah-mudahan 2 soalan yang diajukan, saya dengan jawapan tersebut dapat pencerahan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i wahab li fi madinatihi qararan wa rizqan bil baqi'i ilahi najini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa khairil jami'i wa khatimatan biimanin wa sitran jamilan bil mujibi wa bis sami'i ilahi najini min kulli dhaiqin
بجاه المصطفى خير الجميع وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة في مجاورة الشفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها الحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.